Selamat pagi semua. Semua dalam keadaan yang sihat. Teacher harap semua dalam keadaan yang sihat. Saya Teacher Lee adalah guru sains kamu. Hari ini kita akan belajar sains tahun 3. Teacher akan pergi ke unit 2 ya. Jadi siapa yang ada buku teks boleh tengok muka surat 23 iaitu unit 2 tentang peraturan bilik saiz. Okey. Sebelum ini, teacher nak memperkenalkan apakah tu bilik saiz. Apa bezanya bilik saiz dengan kelas yang kamu belajar setiap hari. Jadi bilik saiz adalah bilik untuk kita menjalankan aktiviti saiz. Contohnya eksperimen. Okay. Bilik saiz juga adalah tempat yang mempunyai pelbagai alatan yang kita perlukan semasa kita menjalankan eksperimen. Oleh itu, kita hendaklah menjaga dan juga mematuhi peraturan bilik saiz supaya proses pembelajaran kita boleh berjalan dengan lancar. Jadi, apakah peraturan-peraturannya? Jadi, teacher akan tunjukkan satu video. Kamu tengokkan apakah peraturan-peraturan tu, okey, dan cuba kamu fahamkan. Walaupun sekarang kita tak boleh masuk bilik saiz kan, tak apa, kita belajar dulu. Nanti bila kita nak pergi sekolah, kita dah tahu dah apa yang kita hendak ikut. Ya, apakah peraturan yang kita kena patuhi semasa, sebelum, semasa dan selepas kita gunakan bilik saiz. Okay, kamu tonton video dulu ya. Untuk hari ini kita akan belajar unit 2, peraturan bilik saiz. Mematuhi peraturan bilik saiz. Jadi untuk kita mematuhi peraturannya ada dalam 3 keadaan, iaitu pertama, sebelum menjalankan aktiviti. Kedua, semasa menjalankan aktiviti. Ketiga, selepas menjalankan aktiviti. Pertama, sebelum menjalankan aktiviti, antara peraturannya adalah yang pertama, membuka pintu dan tingkap sebelum memulakan aktiviti. Jadi di sini terdapat gambar seorang pelajar perempuan sedang membuka tingkap dan telah membuka pintu. Mengapakah kita perlu membuka pintu dan tingkap sebaik-baik sahaja memasuki bilik saiz? Jadi, kita perlu membuka pintu dan tingkap untuk udara mengalir masuk ke dalam bilik saiz supaya pelajar tidak berasa lemas ketika belajar membuat aktiviti di dalam bilik saiz tersebut. Yang kedua, peraturannya adalah memakai kasut yang bertutup. Memakai kasut juga merupakan peraturan sekolah. Mengapakah kita perlu sentiasa memakai kasut ketika berada di dalam bilik saiz? Jadi, kita wajib memakai kasut yang bertutup ini kerana untuk mengelakkan sebarang kejadian ataupun kemalangan yang tidak kita ingini. Sebagai contoh, kalau ada peralatan saiz contohnya silinder ataupun bikar kaca terjatuh di atas lantai, lepas tu bikar tu menjadi serpihan kaca terkena kepada kaki pelajar yang tidak memakai kasut yang bertertutup. Jadi dia boleh menyebabkan kecederaan, iaitu kaki akan berdarah lah. Jadi kita tak nak perkara tersebut berlaku, kita perlu memakai kasut yang bertutup. Kalau kita pakai kasut yang bertutup, kaca terkena dekat kasut pun tak jadi masalah. Maksudnya kaki kita tidak akan luka. Seterusnya, peraturan bilik saiz semasa menjalankan aktiviti. Maksudnya masa kita tengah buat eksperimen, tengah buat aktiviti tu, pertama kita perlulah mengambil peralatan saiz dengan cermat dan tertib. Maksudnya kita kena beratur, kena ambil berhati-hati, jangan berebut-rebut. Okey. Apakah yang akan terjadi sekiranya semua murid berebut-rebut semasa mengambil peralatan saiz? Kalau pelajar semua berebut, mungkin peralatan saiz tu terjatuh. Sebabnya berebut, terjatuh boleh pecah. Bila pecah kena ganti. Jadi
boleh mendatangkan bahaya jugalah sebab kaca tu terkena dekat pelajar, jadi bahaya. Jadi kita tak nak berlaku macam tu. Kita perlulah mengambil peralatan sains ni dengan cermat dan tertib. Seterusnya, menjaga kelengkapan dan peralatan bilik sains. Contoh dalam gambar ini, 2 orang pelajar ni dia tidak menjaga kelengkapan bilik sains ni. Sebabnya tengok dia sedang conteng meja tersebut. Jadi apakah tindakan kamu sekiranya ternampak situasi seperti ini? Jadi kita perlu tegur 2 orang pelajar ini ataupun kita terus melaporkan kepada guru. Seterusnya, peraturan bilik sains selepas menjalankan aktiviti. Maksudnya selepas kita selesai membuat aktiviti, eksperimen ataupun setelah habis kelas kita di dalam bilik sains, kita nak keluar. Jadi kita perlu buat menutup suis kipas dan lampu apabila meninggalkan bilik sains. Mengapakah kita perlu menutup suis kipas dan lampu apabila meninggalkan bilik sains? Okey, kita perlu tutup semua suis kipas dan lampu kerana kita tak nak berlaku sebarang pembaziran. Okey, yang tadi semua adalah peraturan yang ada di dalam buku teks. Okey, banyak lagi peraturan bilik sains yang tiada dekat dalam buku teks. Jadi ini adalah sebahagiannya lah. Yang pertama, beratur sebelum memasuki bilik sains. Jadi sebelum kita nak masuk bilik sains, kita kena beratur dahulu. Seterusnya, memakai kasut yang bertutup. Seterusnya, dilarang meletakkan beg sekolah di dalam bilik sains. Jadi bila kita nak masuk bilik sains, kita tak boleh bawa beg sekolah dekat dalam bilik sains tersebut. Kita hanya boleh bawa diri kita dan juga buku sains. Seterusnya, membuka pintu dan tingkap apabila masuk ke dalam bilik sains. Ini supaya ada pengaliran udara masuk ke dalam bilik sains tersebut. Seterusnya, mengambil peralatan sains dengan cermat dan tertib. Seterusnya, menjaga kelengkapan dan peralatan bilik sains. Seterusnya, melakukan aktiviti mengikut arahan guru. Jadi, bila kita nak buat sesuatu eksperimen ataupun sesuatu aktiviti, kita kena ikut arahan daripada guru baru kita buat. Kalau guru belum bagi arahan, kita tidak boleh sesuka hati buat. Seterusnya, memaklumkan kepada guru jika berlaku kecederaan. Kalau ada berlaku sebarang kemalangan ataupun kecederaan, terus maklumkan kepada guru. Seterusnya, tidak makan dan minum di dalam bilik sains. Jadi di dalam bilik sains, kita tidak boleh makan, tak boleh minum. Walaupun kita makan gula-gula, tak boleh. Kalau nak makan ataupun minum, kita kena keluar dahulu daripada bilik sains, barulah kita makan ataupun minum. Seterusnya, tidak berlari di dalam bilik sains. Dekat dalam bilik sains, kita tidak boleh berlari, tidak boleh bermain, tidak boleh berkejar-kejaran. Sebab apa? Sebab takut terlanggar peralatan sains dekat dalam bilik sains tersebut. Bila terlanggar, boleh pecah. Seterusnya, membersihkan peralatan sains yang telah digunakan. Jadi bila kita dah selesai membuat eksperimen ataupun aktiviti, kita perlu membersihkan semula peralatan-peralatan sains yang kita guna tadi. Dan yang terakhir, menutup suis kipas dan lampu apabila meninggalkan bilik sains. Jadi sebelum kita nak balik ke kelas masing-masing, kita perlulah tutup semua suis-suis, kipas dan lampu supaya tidak berlaku sebarang pembaziran. Itu adalah peraturan-peraturan bilik sains. Okey, kamu dah tengok kan video tadi. Jadi bilik sains ni kita ada tiga peraturan yang kita kena, bukan tiga peraturan. Kita ada peraturan sebelum, semasa dan juga selepas. Okey, peraturan sebelum ialah apa? Kamu tidak dibenarkan masuk ke bilik sains tanpa kebenaran guru. Dan kamu juga perlukan beratur
Ya, beratur di luar bilik sains sebelum kamu masuk ke dalam bilik sains. Dan kamu kenalah pakai kasut yang bertutup. Dan beg-beg tu dikehendaki letak di luar bilik sains. Tidak dibenarkan membawa beg masuk. Okey? Dan bila masuk ke bilik sains, kamu kenalah buka tingkap semua tu supaya udara tu mengalir dan kamu dapat udara yang nyaman. Dan semasa tu ialah semasa kita buat eksperimen. Kita tidak boleh merebut-rebut, ya, mengambil peralatan, dan kita hendaklah membuat eksperimen dengan berhati-hati. Okay? Dan kalau ada kecederaan, kenalah laporkan kepada guru dengan segera. Okay? Selepas ni, kamu kenalah, selepas membuat eksperimen, kita kenalah mencuci alat-alat sains tu dengan berhati-hati dan meletak balik tempat tu. Okay? Dan kita juga hendaklah pastikan semua sampah sarap tu, sisa-sisa tu kenalah buang dalam tong sampah. Jangan buang dalam sinki, kena buang dalam tong sampah. Dan kerusi kenalah disusun kemas sebelum kamu keluar daripada bilik sains. Faham ya? Jadi apa yang kita larang? Perkara yang larang dalam bilik sains ialah tidak dibenarkan makan dan minum dalam bilik sains. Dan juga dilarang bergurau, bermain, berlari-lari dalam bilik sains. Okay? Dan juga dilarangkan, murid-murid dilarang membawa keluar sebarang alat dan juga bahan dari bilik sains. Okay? Itu adalah peraturan-peraturan bilik sains. Jadi apa yang teacher nak kamu tahu, iaitu kamu kenalah memahami, ya, peraturan-peraturan tu dan kenalah mematuhi peraturan-peraturan tu, ya. Jadi apa yang teacher nak kamu buat? Teacher nak kamu tengok buku teks kamu muka surat 27. Okey, muka surat 27 ada ingat semula kan? Jadi teacher nak kamu salinkan peraturan bilik sains ni, yang 3 ni, sebelum menjalankan aktiviti, semasa menjalankan aktiviti dan juga selepas menjalankan aktiviti. Salinkan yang 3 ni ya dalam buku latihan berwarna biru, yang buku warna biru panjang tu. Salinkan nota-nota ini dalam buku latihan berwarna biru. Boleh? Okay, kamu dah dapat buku teks kan? Jadi tengok muka surat 27. Salinkan nota-nota ni dalam buku latihan berwarna biru. Okay, boleh ya? Okay, jadi itu saja untuk hari ini. Jadi selamat belajar.